Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung soalan nombor 4. Biology Trial Johor 2020. Soalan ni adalah berkenaan tajuk inheritance monohybrid. Okay, kita tengok kat sini. Soalan. Diagram shows inheritance of human blood group between Encik Ahmad and his wife Puan Ana. Dia kata kat sini Encik Ahmad tu dia punya blood group dia ialah blood group B, tapi dia adalah homozygous. Homozygous tu maksudnya sama allele-nya sama, iaitu IB. Kalau untuk blood group kita kena tulis dia punya allele tu dalam bentuk IB ataupun B. Itulah antara dua. Lepas tu Puan Ana heterozygous A. Dia darah A tapi dia hetero. Hetero tu maksudnya ada campuran allele dia, iaitu allele yang ada untuk blood group ialah allele A, B dengan O. Tapi disebabkan Puan Ana adalah darah A hetero, maka allele A mesti dia berganding dengan allele O yang resesif. Jadi Puan Ana ialah darah dia AO ataupun IO lah. Tu cara tulis untuk blood group. Okay. Seterusnya dia dapat anak blood group AB dengan blood group B. Okay. Soalan yang pertama. State the type of offspring in the box provided. Okay. Sekat sini soalan dia tak lengkap tapi kita tengok soalan bahasa Melayu. Dia katakan sebenarnya dia nak dalam bentuk genotype. Dia nak dalam bentuk genotype. State the type of offspring in the box provided. Jadi anak dia, genotype dia ialah, sebabkan anak dia darah AB, dia punya genotype dia pun samalah AB. Dia ada allele A dengan allele B. Okay, ataupun kamu tulis macam ni, IA, IB. Blood group B, okay, dia punya allele dia ialah gabungan B dengan O. Kenapa BO bukan BB? Okay, kenapa BO bukan BB? Yang ni kenapa AB? Okay, kita lihat kat sini. Allele pada Encik Ahmad ada allele B dengan B. Allele Puan Ana ada A dengan ada A dengan O. Okay, ni allele Puan Ana. Jadi bila dia bergabung, dia punya allele tu semasa proses fertilization. Okay. Katakan kat sini blood group AB confirm lah dia ada A dengan B. Tapi kita tak tahu yang ini. Anak yang kedua ni sama ada dia BB ataupun BO. Sama ada dia homozygous ataupun heterozygous. Jadi cara kita nak kenal pasti, kita kena tengok parent. Satu B mestilah dapat daripada Encik Ahmad, sebab hanya Encik Ahmad yang ada allele B, dua-dua B. Tapi Puan Ana hanya boleh bagi allele A ataupun allele O. Okay, sebabkan kat sini anak dia darah B, sama ada Puan Ana bagi allele B ataupun bagi allele O. Jadi kita tengok Puan Ana tak ada allele B, maka Puan Ana bagi allele O. Jadi blood group untuk B ni ialah BO bukan BB. Faham? Okay. Explain the phenotypic ratio of the offspring. Okay. Maksudnya dia kata, dia suruh terangkan phenotypic ratio. Jadi phenotype yang mana? Phenotype yang inilah. Phenotype yang ini. Phenotype untuk anak ialah yang inilah. Blood group AB dengan blood group B. Okay. Dia suruh explain. Maka kita dapat lihat kat sini. Blood group AB 1, blood group B pun 1. Kita boleh cakap lah kat situ. The ratio of the phenotype ratio ialah, phenotypic ratio is the ratio between apa? Ratio between blood group. Anak dia tadi ada blood group apa? AB. Blood group AB and blood group B lah. B. Okay, lepas tu which is 1 to
1. Itu saja. Ini markah yang pertama, ini markah yang kedua. Okay. State which blood group of offspring could be a universal recipient. Okay, universal recipient ialah blood group AB lah. Confirm blood group AB dia boleh menerima darah daripada mana-mana jenis kumpulan yang lain. Kenapa? Ini saya terangkan. Kita lihat kat sini lihat sikit. Kenapa? Okay, katakanlah ini adalah individu yang mempunyai darah AB. Okay. Individu yang mempunyai darah AB, pada permukaan red blood cell dia ada antigen A dan ada antigen B. Okey, dekat permukaan darah dia ada antigen A dan antigen B. Tapi individu ni dia tidak mempunyai antibody A ataupun antibody B. Dia tak ada antibody A ataupun B. Maka semua jenis darah boleh diterima oleh AB. Sebab contohnya darah A masuk, okey, orang yang darah A, ada antigen A. Bila masuk, tak ada antibody A yang boleh menyerang darah A ni. Katakanlah darah B masuk, okey, orang darah B masuk, tak ada antibody B yang boleh menyerang darah B tadi. Katakanlah darah O masuk, langsung tak ada sebab O tak ada antigen. Katakanlah darah AB masuk, dia ada antigen A dengan antigen B masuk sini, tak ada antibody yang akan menyerang darah antigen AB tadi. Faham Jadi dia akan menjadi universal recipient. Okey, dia akan menjadi penerima universal. Tengok soalan lain pula. Ada surat explain kat situ. Jadi kita boleh explain. Cara explain dia ialah kenapa dia universal recipient. Yang pertama, cakaplah macam biasa. Kenapa? Sebab they can receive all type of blood. Okey, itu yang pertama. Maka yang kedua, sebab blood group AB ni they have both antigen A and B. Jadi kedua-dua jenis antigen A dan B can be received. Makanya 2 Okey, sekian kat situ untuk soalan tu. Seterusnya kita pergi kepada soalan D. Okey. Puan Ana is pregnant for the second time. She is rhesus negative. The fetus that she is carrying is a rhesus positive. Okey, faktor rhesus ni pun dikenali sebagai jenis darah. Okey, jenis darah ni ada banyak, bukan hanya AB ataupun ABO saja. Dia ada lagi banyak. Tapi salah satu yang kita akan belajar juga ialah jenis darah rhesus. Orang yang ada rhesus positif, maksudnya dekat permukaan darah dia, dekat permukaan red blood cell dia ada antigen untuk rhesus. Ada antigen untuk rhesus. Manakala orang yang rhesus negatif, dia tak ada antigen untuk rhesus. Okey, sekarang ni orang yang rhesus negatif, orang yang rhesus negatif sama juga macam tadi, sama juga macam blood group tadi. Orang yang tak ada antigen untuk rhesus, tapi dia akan ada antibody, dalam badan dia akan ada antibody rhesus. Antibody rhesus ni akan attack mana-mana darah yang akan masuk. Contohnya darah yang ada rhesus positif, rhesus positif. Darah yang ada rhesus positif cuba nak masuk ke dalam individu yang rhesus negatif. Okey, rhesus negatif. Ni rhesus negatif. Maka antibody rhesus ni akan attack. Antibody rhesus nanti akan attack darah yang rhesus positif. Okey. Kenapa itu masalah kepada perempuan yang mengandung? Okey, kita lihat kenapa itu masalah kepada perempuan yang mengandung. Masalah yang timbul apabila markahnya 3. Poin yang pertama ialah Puan Ana rhesus, dia adalah rhesus negatif. Apa maksud dia? Maksudnya Puan Ana does not have
does not have antigen for rhesus. Does not have antigen for rhesus. Have no rhesus antigen. Antigen on its red blood cell. Okay, point yang kedua, sekiranya Puan Ana ni tadi mengandung dan baby dia ada rhesus positif. Okay, kita lukis lebih mudah. Okay, ni Puan Ana, katakan saya letak kotak je. Okay, lepas tu ni dia punya baby ni Puan Ana, ni baby dia. Katalah Puan Ana rhesus negatif. Sekali dia mengandung dapat anak yang rhesus positif. Macam mana boleh dapat anak rhesus positif? Mungkin suami dia, husband dia tadi, rhesus positif. Jadi anak dapat rhesus allele positif daripada ayah, maka anaknya akan ada rhesus positif. Okay, bila anak dia rhesus positif menyebabkan semasa kelahiran mungkin ada darah yang bercampur. Semasa kelahiran darah ibu dan anak mungkin bercampur sebab placenta tu kita dah tercabut daripada uterus. Bila berlaku percampuran darah semasa kelahiran anak yang pertama, ibu akan develop antibody. Okay, dia akan develop antibody untuk rhesus. Maka anak yang first tadi akan selamat sebab antibody ibu baru nak dihasilkan. Okay. Tetapi pada pregnancy yang kedua, baby yang second, kalau baby yang second pun rhesus positif, maka antibody ibu ni dah kuat. Maka antibody ibu akan menyerang darah, antibody ibu akan masuk ke dalam darah fetus dalam kandungan dan menyerang darah anak. Faham Faham tak? Okey. Boleh faham Jadi macam ni kita nak tulis. Kita cakap kat sini. If Puan Ana pregnant with rhesus positive, okay, baby, what happened? Jadi mixing of blood during labor will cause Puan Ana to develop antibody for rhesus. Okay, maka point yang ketiga, if second baby is rhesus positive, what happened? Antibody rhesus will attack baby, macam itulah, and causing miscarriage ataupun fatal to baby. Faham Okay, so just one prevention, tapi keadaan ni boleh kita ubati cadangan. Jadi kita kena ambil suntikan lah. Kita ambil injection apa? Injection untuk suppress antibody ibu tadi, supaya antibody ibu tadi tidak menyerang darah anak. Okey, pada kehamilan yang kedua. Okey, kehamilan pertama tidak menjadi masalah kerana antibody baru nak develop. Okey, kehadiran yang kedua sekiranya
research positif juga dia akan menjadi masalah kepada baby. Okay, kalau tak faham boleh komen dekat ruangan komen, nanti saya jawab. Faham? Okay. Itu saja untuk video ni. Terima kasih.